Assalamualaikum, bersama saya Nur Rashidah binti Azuddin dalam rancangan Soal Rakyat. Pada hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu impak pandemik. Seperti yang sedia maklum, pandemik COVID-19 telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepada semua rakyat Malaysia. Jadi, pada hari ini saya bersama dengan beberapa orang tetamu yang sudi berkongsi pengalaman mereka dan cabaran yang mereka hadapi selama ini. Jadi, tanpa buang masa, dengan ini saya menyebut Cik Ardiana selaku salah seorang wakil pensyarah daripada Universiti Tempatan dan Cik Nordini yang merupakan salah seorang pelajar sarjana muda untuk berkongsi sejauh mana COVID-19 memberi kesan kepada warga pendidik dan pelajar itu sendiri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya sebagai seorang pensyarah sememangnya mengakui bahawa pengajaran secara online sebenarnya agak mencabar. Kami terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan kaedah pengajaran yang baru iaitu secara online dan bergantung sepenuhnya kepada teknologi dan aplikasi pendidikan terkini seperti Google Classroom, Google Meet, Webex dan juga Zoom. Perubahan pengajaran ini sebenarnya memberi kejutan kepada kami sebab sepanjang kami berkhidmat kami tidak pernah untuk menjalankan online class. Ada sesetengah subjek juga yang memerlukan peralatan tambahan seperti drawing tablet dan juga kamera selain daripada laptop dan komputer supaya proses pengajaran dapat dilakukan dengan mudah. Dan peralatan-peralatan tersebut sebenarnya memakan kos yang agak tinggi. Dan masalah-masalah inilah yang sebenarnya memberi tekanan kepada kami sebagai pengajar. Hai dan Assalamualaikum. Saya adalah pelajar. Masalah yang saya hadapi ketika pandemik ini berlaku adalah pertama sekali tempat pembelajaran yang tidak begitu kondusif. Dan juga masalah utama yang dihadapi oleh para pelajar ialah masalah capaian internet. Setengah tempat mempunyai capaian internet yang kuat dan ada setengah tempat mempunyai capaian internet yang lemah. Dan ini bagi pelajar yang mempunyai capaian internet yang lemah akan menyukarkan lagi mereka untuk memahami sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran berlaku. Jadi proses pembelajaran dua hala mungkin tidak akan berlaku dengan secara efisien dan juga efektif. Terima kasih diucapkan kepada Cik Adriana dan Cik Nordini. Jadi tanpa melengahkan lagi masa, kita teruskan diskusi kita pada hari ini bersama Encik Hafiz, Puan Syuhada dan Puan Anissa yang ingin berkongsi bagaimana COVID-19 ini memberi kesan kepada sektor ekonomi. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada hos yang mengacarakan talk ini. Pertama sekali, saya di sini mewakili pekerja berasa impak pandemik ini memberi kesan yang besar kepada kami kerana ada di antara kami yang dibuang kerja, terutamanya sektor pelancongan, penerbangan dan perkhidmatan serta sebagainya. Ada juga di antara kami yang dibayar gaji separuh dan diberi cuti tanpa sebab. Ini kerana syarikat tidak mampu untuk menampung jumlah kerugian yang besar, maka kami terpaksa diberhentikan. Akibatnya kami hilang punca pencarian dan mendapat bayaran yang jauh lebih rendah daripada sepatutnya. Maka amat sukar untuk kami menampung keperluan seperti membayar sewa rumah, membayar kereta, membeli keperluan makanan dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada hos. Jadi saya di sini ingin berkongsi sedikit tentang cabaran yang saya perlu hadap sebagai seorang pengusaha restoran. Jadi dengan pelaksanaan PKP ini sendiri, restoran saya sendiri tidak lagi menerima kunjungan pelanggan yang ramai seperti sebelum ni dan jualan kami pun semakin hari semakin menurun.
Dan saya yakin orang ramai lebih memilih untuk order dekat Foodpanda, GrabFood sebab bagi mereka kat sana lebih mudah. Tak perlu susah-susah nak keluar rumah, tak perlu nak follow SOP. Jadi selepas beberapa minggu kami beroperasi, saya dapati yang kami tidak lagi mampu untuk menanggung kos overhead, kos upah dan juga kos bahan. Jadi dengan rasa berat hatinya juga, saya terpaksa memberhentikan beberapa orang pekerja saya buat sementara waktu. Dan saya juga terfikirkan satu idea untuk meningkatkan lagi jualan saya dengan bekerjasama dengan syarikat penghantaran makanan iaitu Foodpanda. Dan dari situ kami dapat meningkatkan jualan kami dan saya boleh kembalikan pekerja-pekerja saya dan cover balik duit-duit yang telah rugi. Sebagai penganggur, kesan COVID yang saya dapat rasakan adalah tekanan emosi dari semasa ke semasa. Akibat COVID, saya telah berada di rumah selama 8 bulan dan terakhir kali keluar pada 3 bulan yang lepas. Tekanan ini dapat saya rasakan apabila saya berada di rumah bersama adik-adik saya ketika umi saya berada di tempat kerja. Saya mempunyai 4 orang adik di bawah 12 tahun ke bawah. Akibat sekolah ditutup, saya disuruh mengajar dan membantu mereka membuat kerja sekolah sambil melayan kerana mereka. Selain itu, saya juga berasa tertekan apabila bekalan makanan rumah kami semakin berkurangan kerana selera mereka semakin bertambah apabila berada di rumah. Saya tidak dapat menghalang mereka daripada makan kerana saya juga tahu mereka berasa bosan berada di rumah sepanjang hari selama berminggu-minggu. Sekian, terima kasih. Dengan ini, kita bersama dengan Encik Firdaus, Puan Damia dan Puan Nabila yang merupakan 3 tetamu terakhir kita pada hari ini yang ingin kongsi pendapat dan pandangan mereka. Dipersilakan. Assalamualaikum. Kat sini saya nak ceritakan sedikit pengalaman saya masa PKP ni. Kalau nak ikutkan agak sedih jugalah sebab aktiviti harian kita terjejas kan. Bila aktiviti harian kita terjejas, sumber pendapatan kita pun terjejas juga. So, bila tak ada sumber pendapatan, saya sekeluarga pun terasa jugalah impaknya. Saya ni pula kerja ikut hari, gaji ikut hari. Maknanya kalau saya datang kerja adalah gajinya. Kalau tak ada, tak adalah. Bekalan keluarga saya pun bergantung pada ihsan orang yang selalu beri sumbangan. Kalau orang tu bagi, adalah makanan untuk kami. Kalau tak ada, terpaksalah kami ikat perut. Saya juga ada anak kecil yang masih menyusu, so banyak jugalah yang kena pakai duit. Lagi satu, saya risaukan kesihatan anak saya dengan ahli keluarga. Sebab kalau makan pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak. Ini kan pula nak beli ubat-ubat dekat farmasi, mahal kan. So, itulah sedikit sebanyak pengalaman yang saya dapat ceritakan kat sini. Macam saya, sebagai ibu, sekarang ni kan musim anak-anak cuti sekolah, kiranya semua anak-anak dekat rumah. Jadi bertambah sikit lah komitmen tu. Sebab kalau diorang pergi sekolah, selalunya kita boleh buat kerja kita kan. Macam saya bekerja dengan buka kedai makan. Selalunya saya boleh pergi kerja tu dan balik ambil diorang semua tu. Sekarang ni sebab semua duduk kat rumah, kiranya bertambah jugalah kerja. Sebab kita nak kena tengok dekat rumah lagi, kat kedai lagi. Dan untuk dari segi kerja sekolah ni susah jugalah nak kontrol dari segi untuk anak-anak ni. Sebab biasalah kan kat rumah ni susah nak buat kerja. Dan untuk dari segi kedai pula, sebab sekarang musim orang tak keluar rumah semua, jadi dari segi pendapatan bulanan tu berkurang lah. Itulah antara kesan yang terjadi kepada saya sepanjang COVID ni. COVID-19 telah memberikan banyak impak negatif terhadap saya sekeluarga, terutamanya kehidupan seharian anak-anak dan juga ekonomi keluarga. Pertama, untuk anak-anak tu, sejak PKP dilaksanakan, sekolah dan pusat asuhan terpaksa ditutup untuk mengurangkan peningkatan kes COVID-19. Ini menyebabkan anak-anak saya terpaksa duduk di rumah tanpa pengawasan orang dewasa semasa saya bekerja. Selain itu, ekonomi saya turut terganggu disebabkan oleh pemotongan gaji, pemotongan allowance yang terpaksa dilakukan oleh syarikat. Ini menyebabkan saya terpaksa mencari pekerjaan sampingan, buat part-time job untuk menampung balik
pendapatan kami sekeluarga, dan ini menyebabkan kurangnya masa terluang untuk anak-anak. Seterusnya, kita bersama dengan Dr. Haryani yang merupakan salah seorang wakil dari Barisan Hadapan yang sudi berkongsi pengalaman dan cerita beliau pada hari ini. Terima kasih kepada hos kita hari ini. Jadi COVID-19 memangnya memberi impak yang sangat besar kepada saya sebagai petugas yang merawat pesakit COVID-19. Antaranya ialah kami terpaksa menjauhkan diri daripada ahli keluarga setiap kali pulang bekerja bagi memastikan semuanya selamat dan tidak memberi sebarang risiko jangkitan lah. Kemudian cuti frontliners dibekukan. Jadi banyak rungutan mengenai berlakunya pengabaian keluarga akibat kekalangan bekerja. Dan ada juga frontliners yang terganggu emosi dan fizikalnya kerana terpaksa bekerja sehingga 18 jam sehari untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini. Dan ada yang terpaksa berjauhan dengan keluarga kerana ditukarkan tempat kerja untuk membantu mengawal kes-kes di tempat-tempat tertentu, contohnya di Sabah. Jadi saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia untuk kita bersama-sama menangani isu COVID-19 ini. Dengan ini, berakhirlah perkongsian kita tentang impak pandemik COVID-19 kepada masyarakat. Terima kasih diucapkan kepada semua tetamu yang hadir pada hari ini yang sudi berkongsi pengalaman dan kisah hidup mereka. Jadi, marilah sama-sama kita doakan agar pandemik COVID-19 ini dapat segera berakhir agar kita dapat hidup seperti sedia kala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.